dengan antigen yang diperolehi daripada sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dimatikan atau dilemahkan. Antigen dalam vaksin berfungsi untuk merangsang sistem daya lawan jangkitan ataupun sistem imuniti tubuh membentuk imuniti terhadap jangkitan penyakit khusus. Di situ terbentuknya vaksin COVID-19. Istilah vaksin atau vaksinasi ini pertama kali diilhamkan oleh seorang doktor dari Inggeris bernama Edward Jenner. Dr. Jenner ini merupakan seorang doktor yang mencipta vaksin bagi penyakit bernama smallpox atau cacar lembu. Dan melalui ciptaannya, penyakit itu dapat disembuhkan sepenuhnya. Penyuntikan vaksin juga membawa pelbagai kelebihan kepada hubungan antara manusia, seperti dapat membantu mencegah penularan wabak kepada sesama manusia. Yang kedua, membenarkan manusia menjalani kehidupan seperti biasa. Apabila ramai masyarakat yang telah divaksin, pelbagai sekatan pergerakan yang dikenakan sebelum itu akan dilonggarkan setelah kadar jangkitan wabak di suatu kawasan itu semakin terkawal. Saya akan membentangkan tentang pengambilan vaksin dari segi agama. Pengambilan vaksin dari agama Islam merupakan usaha yang dapat dielak atau menghilangkan sebarang risiko. Vaksin merupakan salah satu galakan dalam agama Islam untuk membina imuniti tubuh sekaligus mengelakkan diri dari dijangkiti penyakit wabak bahaya bagi mengelakkan terjadinya penyakit bercangkit kepada penyakit yang dijangkiti orang lain. Dari segi agama Hindu pula, pengambilan vaksin itu pasti perlu diutamakan kerana ia adalah amalan yang baik untuk kesejahteraan hidup seseorang tanpa mengira agama, bangsa dan negara. Bagi agama Buddha pula, amalan berbuat baik dan mengelakkan kejahatan itu penting, termasuklah pengambilan vaksin yang mana ia mampu memberikan kesan yang baik untuk seseorang individu itu atau masyarakat. Ketika mana negara kita sedang dilanda COVID-19, kehadiran vaksin mampu menjadikan dunia kita selamat, sihat, stabil untuk kita duduki. Saya akan sambung dengan sistem nilai dan etika berkenaan tajuk kami iaitu vaksin. Nilai adalah kepercayaan bahawa seseorang itu memegang tentang perkara dan aspek kehidupan. Ini adalah prinsip-prinsip yang membimbing tingkah laku seseorang. Etika pula merupakan kod tata laku yang menentukan apa yang salah dan apa yang betul dalam keadaan yang tertentu. Antara nilai dan etika yang dapat dikupas dalam tajuk ini ialah yang pertama, tanggungjawab masyarakat terhadap kesihatan diri sendiri. Ini boleh dilihat daripada peranan individu dalam pengambilan imunisasi untuk diri sendiri dan juga orang lain. Seterusnya, mengamalkan etika gaya hidup mengikut norma baharu. Ini merangkumi kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dalam era pandemik bagi mencegah wabak ini. Selain itu, integriti dalam menjalankan tugas pemberian vaksin. Sebagai contoh, kejujuran penjawat awam atau swasta dalam melaksanakan tugas mereka, seperti memberi vaksin yang betul, tidak cuai dalam melakukan tugas dan tidak menipu atas segala data yang diberikan. Seterusnya, kesan penyelewengan dalam penyampaian maklumat mengenai vaksin. Ini akan membawa kepada kelompok anti-vaksin dan akan mempengaruhi fikiran orang lain. Dan akhir sekali, penipuan sejak vaksin dapat meruntuhkan akhlak seseorang individu. Hal ini kerana ianya menyebabkan kejujuran individu dalam mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan. Perkembangan teknologi telah berkembang pesat di seluruh sudut dunia. Hal ini telah membawa kesan positif dan negatif kepada pembangunan dan perkembangan penyebaran informasi. Persoalannya, bagaimana pengguna menggunakan teknologi ini sebagai satu medium penyampaian maklumat kepada masyarakat. Informasi dapat dicari serta dapat disebarkan hanya menggunakan hujung jari. Oleh itu, banyak berita palsu dan tidak sahih yang telah disebarkan oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab dan amanah, sehingga kesannya meningkatkan peratusan keraguan pengambilan vaksin dalam kalangan masyarakat, yang di mana ianya mengurangkan perasusan imuniti kelompok dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Oleh itu, masyarakat Malaysia haruslah memanfaatkan teknologi ini sebagai satu inisiatif untuk meningkatkan serta ke arah pembangunan masyarakat Malaysia. Seterusnya, salah satu peranan vaksin dalam kehidupan adalah perkembangan teknologi vaksin sebagai produk bioteknologi. Pembangunan vaksin berkait rapat dengan bioteknologi. Antaranya ialah teknik bioteknologi moden seperti kejuruteraan genetik dan kultur sel membolehkan pembangunan vaksin yang berkesan, cepat dan menjimatkan. Selain itu, bioteknologi juga
berpengaruh ke arah meminimumkan risiko kesihatan vaksin. Kesimpulannya, bioteknologi ini boleh memastikan keselamatan dan keberkesanan sesuatu vaksin. Kesimpulannya, vaksin adalah penting untuk kita menjalani kehidupan seperti biasa di mana kita telah tinggal dalam keadaan pandemik selama 3 tahun. Dan vaksin boleh mencegah penyakit dan kita akan menjadi lebih bertanggungjawab dengan diri sendiri dan persekitaran kita dalam kebersihan dan juga kesihatan. Bukan itu sahaja, vaksin juga penting supaya kita dapat memulihkan ekonomi negara yang telah terkesan dan merosot akibat virus COVID-19.